dalam kita kemeriahan menyambut tahun baru, kita tahu kita jangan terlalu leka dan lupa tentang saudara kita yang dalam kesusahan, dan sedia maklum yang TVIDA sentiasa istiqomah dalam isu-isu kemanusiaan begini. Ya, dan bukan saja waktu sambutan tahun baru, tetapi sebenarnya bila kita lihat ini waktu kita nak pergi sekolah hantar anak-anak, sebenarnya bayangkan anak-anak yang berada di sana tidak berpeluang seperti mana anak-anak kita. Jadi ini kita sebenarnya kena terapkan pada anak-anak kita supaya rasa bersyukur dan nikmatilah alam persekolahan ini dengan sebaiknya, sebab negara kita aman, alhamdulillah. Baik, dan hari ini sebenarnya kita bersama-sama dengan kita seorang, kalau kita kata wanita besi lah, sukarelawan yang bersama-sama menyertai Islamic Relief Malaysia bersama-sama dengan juga wartawan kami, iaitu saudara Lutfi yang comel, berkesempatan pergi ke Gaza baru-baru ini, yang mana kita nak bincangkan pengalaman beliau dan bagaimana wanita terutamanya ingin menyampaikan apa pengalaman yang telah diambil dari sana bawa ke Malaysia. Itu pun bukan suatu jihad. Dan yang penting juga tetamu kita ini adalah orang yang terlibat dalam mendidik anak-anak kecil. Ya, betul. Jadi pengalaman yang nak dikongsikan ini sebenarnya adalah bagaimana pengalaman yang dibawa daripada sana untuk diaplikasikan kepada anak-anak sebenarnya. Dan bersama-sama kita adalah Puan Zaliza Alias, iaitu pengasas Genius Aulad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Ceria sentiasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini sebenarnya ialah kalau kita melihat kepada bila seseorang pergi ke Gaza, sudah pasti apa yang kita ingin tahu adalah pengalaman-pengalaman yang dikutip daripada sana. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan para penonton. Terima kasih pada TV Hijrah kerana menjemput saya. Alhamdulillah, Genius Aulad ini sebenarnya mungkin tak sengaja diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diaturkan dengan secara tiba-tiba. Beberapa hari je sebelum nak pergi ke Gaza tu dijemput. Jadi okey, lagi 2-3 hari nak pergi, dah pack nak pergi. Alhamdulillah, untuk bersama dengan Islamic Relief Malaysia, sebuah NGO yang paling terkehadapan lah di Palestin sejak daripada tahun 1994. Dan kami sebenarnya ke sana untuk lebih melihat kepada sudut kanak-kanak dan wanita, kerana itu wanita di Islamic Relief Palestin memanggil wanita untuk ke sana. Antaranya adalah untuk menyampaikan lukisan-lukisan kepada lukisan-lukisan yang dilukis oleh kanak-kanak di Genius Aulad, dan juga beberapa institusi lain di Malaysia mengirim melalui kami untuk dibawa kepada anak-anak di sana sebagai sebuah buah tangan harapan bahawa kanak-kanak di sini, bahawa kawan-kawan mereka di sini tahu tentang mereka, dan juga tahu dan sebenarnya memberi mereka sebuah harapan, senyuman untuk mereka menerima lukisan tersebut. Ini mungkin adalah suatu yang kecil bagi setengah orang, bukan duit, lukisan, tapi sebenarnya ialah sebuah pengalaman yang tak dapat kami lupakan, kerana kita berada di sebuah negara yang mana kanak-kanak mereka, harapan mereka sentiasa dihancurkan dan dihancurkan berulang kali. Mereka bukan seperti anak-anak kita kat sini, selalu nampak pembangunan, selalu nampak berbagai-bagai harapan diberikan kepada mereka. Jadi bila kanak-kanak di sini dia dapat sebuah lukisan, itu pun di request daripada Islamic Relief Palestin untuk kami bawa lukisan yang dilukis oleh anak-anak sendiri. Lukisan tersebut terus memberikan mereka harapan bahawa ada saudara mereka, kawan-kawan mereka yang macam mereka juga, kawan-kawannya sama baya yang tahu tentang mereka. Menunjukkan bahawa mereka tidak berseorangan. Sebenarnya ada kanak-kanak yang bersama dengan mereka. Jadi itu senyuman yang kita nampak, senyuman yang di dalam hati mereka tu apatah lagi, masya-Allah. Kita dapat rasakan di situ. Dan Gaza, bila kita sampai di bumi Palestin ni, sebenarnya adalah sebuah bumi yang sangat tenang dan sangat indah. Walaupun dengan keadaan yang begitu, dia ada satu perasaan yang ketenangan, kesyahduan yang menyelinap masuk, yang kita dapat gambarkan dengan kata-kata. Dan begitu juga dengan anak-anak di sana, akhlak mereka sangatlah baik. Tidak berebut-rebut. Banyak tu nak cerita kan, masya-Allah. Kata kita nak kutip juga pengalaman kata sendiri kan, kita secara
secara terus ni, first hand punya experience kan. Kita nak kongsikan untuk kita bawa bersama dengan penonton-penonton pada hari ini supaya mungkin kita boleh aplikasikan mungkin daripada yang puan sebut tentang akhlak anak-anak kecil tu sendiri. Satu, yang pertama, mereka ni mereka suka memberi. Ya, maknanya terbalik. Mereka tidak suka minta. Kalau kita ada bawa contohnya lollipop kita bawa. Kebetulan masa tu tak ada pula. Kita satu hari sangat sibuk bersama dengan Islamic Relief ni, mereka sangat fokus. Satu hari sekurang-kurangnya 10 lokasi untuk diaudit untuk diaudit tentang donation tu sampai ke tidak sebagainya. Katalah kita tak sempat nak bawa tu, kata lollipop tu cuma ada 10. Anak-anak tu ada 20 orang dengan kita. Yang dia tidak meminta. Kalau pun ada banyak, dia akan ambil satu. Di mana-mana memang macam tu. Dia akan ambil satu, dia tak berebut. Dan kalau tak ada, dia pula fikir pula nak cari, dia pula pergi cari apa nak kasih kat kita. Walaupun cuma 2-3 biji kacang atau apa-apa saja akan bagi. Ada juga yang ada sekeping roti bila kita pergi keluarga yatim ramai. Kalau satu keluarga tu mungkin ada 15 orang macam tu mereka tinggal ramai anak-anak apa semua. Ada sekeping roti je. Kelang kabut dia buatkan sekeping roti yang nipis dan kongsi semua orang. Dia kongsi dengan semua orang yang datang tu, cubit seorang sikit. Mereka suka memberi. Dia akan fikir apa nak beri. Kalau di tepi pantai tu, Gaza di tepi pantai, di tepi pantai tu, daripada hujung sampai ke hujung pantai sana, mereka akan berkongsi. Kita ingatkan berkongsi sama keluarga je kan, macam kita piknik kat sini kan, kita mungkin kongsi dengan orang sebelah je kan. Tak ada, semua dia offer. So macam satu keluarga yang besar, mereka suka memberi. Mereka juga suka menyapa salam yang mesra antara satu sama lain. Suatu pengalaman yang mungkin tidak sama dengan kawasan-kawasan konflik lain di dunia. Palestin ni sangat istimewa, masya-Allah. Dan keduanya, kanak-kanak di sana, kita cakap pasal kanak-kanak je lah kita fokus pada kanak-kanak. Fokus pada kanak-kanak saya lihat bahawa semangat mereka untuk bangkit, semangat mereka untuk bangkit yang mungkin tiada pada kanak-kanak lain di dunia, sebab mereka ni sentiasa dihancurkan harapan dari segi fizikal dan sebagainya. Mereka sentiasa bangkit. Kalau sekolah tu berapa? 40 lebih sekolah yang dihancurkan kan. Tapi mereka terus belajar. Kalau ada apa-apa kotak-kotak ke apa ke, mereka akan terus sambung belajar, mungkin combine dengan sekolah lain ke ataupun belajar atas lantai ke apa cara sekalipun. Mereka akan terus belajar dan terus bangkit, seolah-olah tidak ada apa yang berlaku. Kalau kita kat sini macam-macam playground, ada taman tema lah dan sebagainya Mereka ada apa rubbles of the building yang runtuhan-runtuhan tu pun, apa yang mereka boleh main, mereka akan main. Sama ada main atau belajar, kehidupan perlu diteruskan. Tiada masa untuk meratap. Jadi saya lihat kat situ, kita bukan untuk melihatkan untuk ditangisi tapi untuk melihat Gaza ini adalah sebuah bumi. Mereka, orang-orang ini adalah sebuah bumi untuk diberi inspirasi, untuk kita berinspirasi. Untuk kita ambil inspirasi daripada apa yang dialami oleh mereka. Kemudian ketiganya, mereka ada hubungan kekeluargaan yang rapat, yang macam saya katakan tadi tu. Jadi apabila ada sebuah kehilangan dalam sebuah keluarga tu, mungkin tidak dapat dirasai, bukan kita kata tak dapat rasai lah, tapi ada sokongan daripada keluarga-keluarga yang lain yang sangat rapat. Hubungan keluarga mereka sangat rapat, jadi mereka selalu berkongsi antara satu sama lain, menyapa salam mesra atau antara satu sama lain. Mereka tidak merasa keseorangan di situ. Bayangkan kalau perkara tersebut terjadi di Malaysia, kita sesama jiran pun tak kenal, mungkin jiran depan pun tak kenal. Bagaimana kita nak menyokong di antara satu sama lain Kemudian saya juga lihat keempat, hubungan mereka dengan Allah anak-anak ni. Masjid-masjid subuh, waktu subuh ni tau, bukan kata waktu maghrib ke sembahyang Jumaat kan. Waktu subuh pun penuh. Ramai-ramai jalan pergi masjid, seronok, happy pagi-pagi jalan macam satu occasion lah. Kalau kita kata hari raya lah, setiap hari adalah hari raya. Macam tu kan, nak pergi pagi-pagi kan. Jadi kemudian mereka juga ada program-program untuk hafalan di masjid-masjid sepanjang-panjang Masjid Gaza tu, di sepanjang Gaza tu, di masjid-masjid yang semua ada program-program hafazan Dan program hafazan mereka ada yang program hafazan untuk 3 bulan dah hafal Quran. Mereka kalau boleh pastikan anak-anak ni hafal Quran. Because when you have Quran, you have everything, So bagi mereka Al-Quran tu yang perlu
asasnya. Antara mungkin Brother Lutfi yang TV Jera ada share kan, kita jumpa Quran antara runtuhan bangunan kita jumpa Quran yang masih lagi utuh, kulit dia je yang masih lagi elok. Mereka juga anak-anak ni diajar berani. Diajar supaya berani menghadapi risiko. Tadi kita baru cerita pasal usahawan lah, risiko dan sebagainya. Mereka berani menghadapi risiko. Jadi bukan macam mungkin kita kat sini selalu kita takut-takutkan dengan cerita hantu lah, ataupun kita takut-takutkan jangan buat ni, jangan nanti jatuh, jangan nanti ni, jangan. Banyak sangat jangan keluar, jangan ni, jangan tu. Tapi mereka diajar untuk berani kerana itulah sahaja cara untuk menghadapi kehidupan. Saya rasa itu yang memberi kekuatan pada anak-anak ni, satu inner strength. Anak-anak di sana juga diajar tentang saya rasa kehidupan mereka, suasana mereka, telah menjadikan mereka untuk sentiasa ingat bahawa ini adalah dunia di sini dan ada juga dunia di sana, dunia akhirat. Oleh itu bila kita lihat anak-anak di sana lukisan-lukisan, bila kita pergi ke psychosocial centers, yang kanak-kanak yang trauma, dan juga di prasekolah yang kita lawat, kita lihat lukisan-lukisan anak-anak ni sebenarnya adalah lukisan tentang lukisan kehidupan, hidup dan mati. Anak-anak di sini mungkin biasanya akan lukis lukisan yang lifestyle, contohnya Ben 10 ke Barbie doll ke apa ke dan sebagainya kan. Anak-anak di sana lukisan tentang hidup dan mati. Jadi mereka tahu bahawa apa yang berlaku adalah hidup di sini. Ada lagi kehidupan di dunia sana. Dan sekembalinya Puan di tanah Malaysia pula. Jadi bagaimana nak mengaplikasikan setiap pengetahuan dan pengisian yang cukup indah di bumi Palestin untuk diterapkan dalam kehidupan anak-anak kita di sini? Secara general saya rasa yang pertama sekali saya mengingatkan diri saya sebenarnya, masih lagi belajar, saya mengingatkan diri saya bahawa kita perlu lebih banyak output learning berbandingkan input learning. Output maknanya kita perlu anak-anak ni mereka perlu melahirkannya sendiri daripada kita bercakap macam membebel lah kan. Cakap macam ni, kesian dekat Gaza, cerita-cerita. Kita perlu bawa mereka untuk melahirkannya sendiri. Contohnya yang pertama, kita mungkin membawa mereka untuk berdoa. Berdoa setiap hari. Untuk doa yang difahami di rumah ke, di sekolah ke, doa. Selitkan dalam doa tu untuk semua saudara-saudara Islam kita. Ya. Kemudian lukisan juga adalah penting. Macam kita kata tadi kan, bila dia lukis tu dia boleh hadiahkan. Kita kata okey, kita akan lukiskan sesuatu kan untuk mereka boleh hadiahkan kepada kaum mereka di Palestin. Juga membawa anak-anak ni untuk volunteer untuk ada volunteer. Kadang volunteer benda yang simple-simple aja, mungkin susun-susun kerusi dan sebagainya, tapi itu membawa mereka merasa bahawa diri mereka empowered dan diperlukan. Saya sikit nak sentuh tentang bagaimana kalau kita selalu bila kita cerita tentang Palestin ni, selain daripada tabung lah kan, selalu kita bila kita bercerita dengan anak-anak kita, saya mengatakan diri saya sendiri jugalah, kita kata kesian tengok orang kat Palestin, kesian macam tu. Kita selalu bercakap tentang kesian. Tapi apa yang mereka nak pelajari daripada situ? Saya rasa sepatutnya kita lebih menekankan kepada orang-orang kanak-kanak di Palestin ni adalah hero. You should look from that angle. Jadikan kawan-kawan di Palestin sebagai hero. Contohnya ceritakan semangatnya tu. Kita akan kata contohnya, tengok kawan-kawan kita kat Palestin tu, sebab dia selalu baca Quran, dia rajin solat, sebab tu mereka kuat. Kalau dia pakai batu je pun, dia pakai batu je. Israel tu pakai kereta kebal, dia pakai batu je, tapi dia berani. Sampai sekarang Israel tak boleh nak tawan Gaza tu, berapa puluh-puluh tahun tak boleh. Dia pakai batu je. Tengok tu hero. You know, bagi semangat tu, jadikan satu hero tu. Jangan kita selalu satu perspektif baru sebenarnya. Perspektif yang baru. memberi inspirasi pada kita daripada kita kata asyik kesian lagi apa lagi nak cakap kan. Dari segi jenis aulad sendirilah, sudah pasti kita memang balik ke sini sebenarnya bermula dengan satu tugas baru bila balik ke Malaysia ni, untuk kita nak wawarkan kepada anak-anak tentang pentingnya setiap daripada kita merasakan Gaza ini adalah satu isu bersama. Terutama sekali pada anak-anak kecil, bagaimana jenis aulad akan bakal melakukannya, kempennya? Masya Allah, rasa macam banyaknya benda nak buat kan. Sebab antara benda yang kami akan lakukan immediately sebenarnya, apa yang kita telah lakukan adalah kita kongsikan album ni
album. Sebenarnya album ni kami keluarkan pada tahun 2009, sewaktu pengeboman pada 2008. Lepas kami keluarkan album international release, awareness untuk Islamic Relief worldwide dan Islamic Relief Malaysia. Kami buat bersama dengan Raihan. Album ni sebagai awareness dan juga apa ni sebuah donation lah. Dan kami keluarkan semula album ni, so kita jual kepada ibu bapa. Maknanya bukan jual lah, sebenarnya sumbangan terus. Bagi setiap RM100 kita akan bagi satu pack ni, dia ada 2 pack lah. Kita akan bagi pada ibu bapa. Itu yang macam benda yang simple lah, immediate lah yang kita buat. Pada 2013, tema bagi semua acara kat Jina Saulat tu adalah kemanusiaan. Kan? Kemanusiaan. Bermula dengan pada bulan awal tahun ni lah kami akan adakan Children's Read It Right Festival. Temanya adalah Reading for Humanity. Kita selalu kanak-kanak ni baca cerita fairy tale lah kan. So kita nak semua reading dia tu, semua konten dia tu is reading for humanity, untuk kemanusiaan. Pembacaan yang boleh dimanfaatkan. Ya, dari segi sukan ke trip ke showcase, kita akan ada children special showcase performance, musical performance. Tapi itu lambat lagi lah, kita perlu ada banyak latihan pada penggalian kedua. Sebuah dah buat skrip dia. Aku buat dah dapat skrip dia. Tajuk dia Peace Train. So kita akan insya-Allah akan adakan agak besar-besaran lagi lah untuk memberi lebih kesedaran insya-Allah. Maknanya banyak usaha yang akan dijalankan. Kita doakan yang terbaik. InsyaAllah. Tapi secara kesimpulannya dan juga harapan daripada Puan sendiri dan juga untuk buah di luar sana untuk lebih mendidik anak-anak mereka mengikut akhlak, bukan sekadar memberi makan, memberi pendidikan formal, tetapi dari segi nilai insan tu bagaimana? Bukan saja input tadi, output tadi yang cukup menarik, memberi. Okey, saya mungkin kalau nak, kesimpulannya saya suka nak quote kata-kata seorang saya jumpa di sana, katanya to kill a nation is to kill the children first. Jadi itulah sebenarnya sebuah pelan jangka panjang untuk menghapuskan Israel ni, sebuah jangka panjang. Jadi bagaimana tentang sumbangan kita? Adakah sumbangan kita bermusim? Adakah ianya bermusim atau adakah ianya sebuah jangka panjang? Kerana itu Nabi Muhammad SAW berkata bahawa biarlah sumbangan tu sedikit, biarlah amalan tu sedikit tapi berterusan. Itulah amalan yang sebaik-baiknya. Jadi saya rasa kesimpulannya kat sini, kita perlulah jangka panjang, sedikit tapi berterusan. Contohnya bila kita nak mendidik anak kita pun secara berterusan. Kita tolak troli tiap-tiap minggu pergi beli barang. Kita pasal tu sebenarnya masa yang senang untuk kita ajar anak kita. Adakah ini perlu atau adakah ini satu kehendak kita, keperluan atau kehendak kita? Kadang kita ambil lah, ni mami suka ni, nak kan, mama suka ni, mami suka tu, apa kan. Kita pun nak tu, nak ni, kita lupa ini perlu ke? Adakah ini satu keperluan atau ini satu kehendak? So dengan cara itu sebenarnya kita mengajar anak kita jangka panjang, mengingatkan diri saya sendiri juga yang sangat lemah. Jadi pentingnya Palestin ini kerana kemenangan Palestin, tanah Palestin adalah tanah seluruh umat Islam. Jadi ia perlu satu usaha yang bersepadu dan saya yakin usaha bersepadu ini perlu diteruskan. Jangka panjang ini perlu diteruskan insya-Allah. InsyaAllah. Kita aminkan doa dan kenyataan itu. InsyaAllah usahanya akan berjaya. Dan semoga Allah permudahkan segala usaha Puan Zaliza, terutama sekali dalam nak create awareness di kalangan ataupun memberi kesedaran kepada anak-anak, terutama sekali di Jina Saulat dan juga di luar sana, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi Puan Zaliza, pengasas eksekutif Genius Outlet, kita sudi bersama kami pada hari ini. Dan saya teringat satu hadis Rasulullah SAW, salah satu amalan yang tak putus walaupun kita dah kembali dah masuk alam kubur, salah satu amanah adalah doa daripada anak yang soleh. Jadi doa anak yang soleh ini pendidikannya bermula daripada awalnya lagi, ibu bapanya lagi. Jadi kalau kita dah tua baru nak didik anak kita dan anak kita pun dah tua, ibarat kalau nak rentung buluh dah jadi rebung ya. Rebung. Dah jadi buluh dah, dah jadi buluh maka susah. Melentur buluh biar ada rebungnya. Itulah. Balik tu. Baik, insya-Allah. Okey.